Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kita nak pergi kepada kebincang. Kita akan berbincang benda ni. Okey. Untuk yang A. Okey, soalan A, Puan Maziah membeli 4/5 kg ikan bilis. Dia menyediakan beberapa hidangan menggunakan 1/4 daripada ikan bilis itu. Hitung jisim ikan bilis yang digunakan. Okey, untuk yang semalam, cikgu dah beritahu bahawa nak tahu operasi dia apa. Hitung jisim ikan bilis yang digunakan. Ini operasinya apa? Operasinya adalah kita akan guna operasi darab. Terima kasih. Terima kasih yang menjawab tu. Okey, kita guna operasi darab. Sebab dia kata hitung jisim. Kalau dia kata jumlah, tambah. Tapi dia kata hitung jisim yang digunakan. Yang digunakan dia ada darab. Okey. Kalau bahagi dia lain sikit Okey, sekarang ni kita dah tahu operasinya darab. Sekarang ni kita nak tahu darab yang mana. Ada dua pecahan di sini. Satu 4/5 dan satu lagi adalah 1/4. Jadi mana satu kita nak ambil. Sekarang kita baca. Dia membeli 4/5 kg. Maksudnya 4/5 ini adalah jumlah yang besar. Dan dia menggunakan 1/4 daripada. Nampak? Ini yang kedua menunjukkan kepada operasi darab. Okey. Jadi kalau kamu tukar dia kepada ayat matematik, okey. Lepas tu kena garis dan sebagainya. Bila kamu tukar kepada ayat matematik, kamu akan buat macam ni. 1/4 daripada 4/5. Okey. 4/5 kg. Ini ayat matematik dia sama dengan Y. Okey. Ini tak lengkap lagi. Okey, untuk ayat matematik yang sebenar, dia akan jadi 1/4 darab 4/5 sama dengan Y. Ini dia. Ini ayat matematik yang sebenar. Okey, kejap ada yang baru masuk. Okey, ini ada matematik yang Yang baru masuk, kita sekarang tengah bincang soalan muka surat 37 yang soalan semalam. Okey, jadi penyelesaian dia macam ni lah. Jadi bila darab, ingat bila darab, kamu kena tahu bahawa atas darab atas, bawah darab bawah. Tapi sebelum tu, kamu kena buat bahagi dulu. Kalau istilah dia dipanggil sonsang lah. Dipanggil pemansuhan. Pemansuhan. Jadi sekarang ni, kita tengok mana yang kita nak kena potong dulu. Okey, 1 dengan 5 tak ada, 4 dengan 4 boleh. Jadi kita potong 4 jadi 1, 4 jadi 1. Jadi kamu akan dapat power 1/5. Jadi ini jawapan dia. Okey, 1/5 apa? 1/5 kg. Okey, ini bentuk soalan dia. Okey, kalau kamu dah mahir soalan macam ni, nanti bila dibagi soalan penyelesaian masalah yang lain, maksudnya kamu tukar kan 1/5 kg, maksudnya 1/5 kalau nak dalam kg, maksudnya 1/5 darab dengan 1000, kamu akan dapat bahawa 200 gram ataupun 0.2 kg. Itu saja. Yang penting konsep ni kamu tahu. Okey, untuk soalan yang kedua. Encik Azhar mempunyai 3 1/5 minyak masak, 3 1/5 liter minyak masak. Dia menggunakan 3/8 daripada, nampak ini adalah kata kunci dia. Okey, 3/8 daripada isi padu minyak masak. Okey, hitung isi padu minyak masak yang digunakan. Jadi ini operasi apa? Darab. Ini adalah darab. Terima kasih. Okey, operasinya adalah darab. Yang pertama daripada, yang kedua hitung isi padu yang digunakan. Okey, jadi darab melibatkan dua nombor. Jadi ambil terus sebab dia ada 3/8 daripada. Jadi kamu tulis 3/8 darab 3 1/5 liter sama dengan Y. Ini dapat 1 markah. Kalau dalam exam kamu dapat 1 markah. Okey, ini namanya ayat matematik. Ini yang saya nak tekankan. Kamu keluarkan dia, buat ayat matematik. Okey? Tapi kena pasti dulu lah. Kamu kena baca, kena gariskan mana nombor. Okey? Gariskan mana operasi, mana soalan dia. Okey? Seterusnya, bila macam ini,
Kamu tukarkan dia ni kepada ni. Tukar ini kepada pecahan tak wajar dengan cara darab bawah, darab tengah tambah atas. Jadi kamu akan dapat sini adalah 16/5. Okey, 16/5. Okey, di sini kita nak guna kaedah potong. Kita nak guna kaedah potong. Kaedah potong ni lah kamu kena tahu sifir. Kita lihat dulu 3 dengan 5. 3 kita cari 3 dengan 5 ada tak dalam mana-mana sifir. Kalau kamu dah hafal, kamu dah tahu 3 dengan 5 tak ada. Okey. Ini 8 dengan 16. 8 dengan 6 ada tak dalam mana sifir? Ada dalam sifir 2, sifir 4, sifir 8. Jadi mana yang lebih sesuai? Ambil sifir 8 terus. Jadi 8 bahagi 8 dapat 1, 16 bahagi 8 dapat 2. Okey. Jadi bila kamu dah selesai macam ni, kamu darab saja atas darab atas, bawah darab bawah. Okey. Jadi kamu akan dapat jawapan dia adalah 6/5. 6/5 bila kamu tukarkan dia akan jadi 1/5. Ini jawapan akhir dia. Okey, ini jawapan akhir dia. Okey, seterusnya kita lihat di sini untuk soalan C. Okey, dia kata satu adunan muruku memerlukan 1/8 kg tepung. Okey, ini nombor dia, nombor yang pertama. Okey, Puan Kavita perlu membuat 2/1/2 kali adunan muruku itu untuk satu jamuan. Jadi, berapakah disim tepung yang diperlukan? Berapakah disim tepung yang diperlukan? Dia perlu membuat. Nampak? Yang diperlukan dan perlu membuat. Ini operasi apa? Operasi apa Kak? Bahagi. Operasi bahagi. Kenapa dapat bahagi? Okey. Sebab Yang diperlukan. Yang diperlukan dan dia, kamu baca ayat yang kedua ni, Puan Kavita perlu membuat 2/1/2 kali adunan untuk suatu jamuan. Okey, itu maksud dia bahagi. Okey, boleh faham yang diperlukan. Jadi, okey, bila sini, mana yang bahagi? Dia memerlukan 1/8 kg tepung. 1/8 kg tepung. Satu adunan perlukan 1/8. Kalau 2, berapa tepung yang diperlukan? Ya, ni bahagi ke? Kalau 1/8, dia perlu membuat 2/1/2. Berapa diisi tepung yang diperlukan? Oh, bukan. Ni bukan bahagi dah, minta maaf Ini darab. Saya tersilap. Okay, ini darab. Okay. Kenapa? Sebab dia kata dia perlukan untuk satu adunan. Untuk satu adunan dia perlu 1/8. Satu adunan. Sekarang ni dia perlu buat 2/1/2 adunan. Jadi berapa? Jadi kamu kena darab lah. Okay. Jadi maksud dia dia perlu 2/1/2. Sekejap ya. Satu. Darab lah. Okey, maksud dia, dia perlu membuat 2. Okey, 2/1/2 darabkan dengan 1/8. Okey, dia kena darab macam tu. 2/1/2 darab 1/8. Sebab apa? Sebab dia perlu 2 adunan dan satu adunan memerlukan 1/8. Okey, jadi didarab macam tu lah. Okey, didarab macam ni. Okey, jadi bila didarab, ni ada ayat matematik dia. Dia keliru sikit, kamu kena baca cerita dia betul. Okey, minta maaf maksud dia yang diperlukan ni, maksud dia bukan yang diperlukan tu bahagi, maksud dia darab sebab berdasarkan cerita dia ni. Maksud dia kata satu adunan kadaran dia, satu adunan diperlukan 1/8. Okey, jadi kamu darab. Jadi bila darab ini, kamu kena bawah darab tengah tambah atas, bawah darab tengah tambah atas. Jadi, kamu akan dapat sini 5/2 darabkan dengan 9/8. Okay, jadi kamu potong yang mana? Yang mana boleh potong? Tak ada boleh potong. Jadi, kamu akan dapat 45/16. Okay, daripada sini kamu boleh bahagikan dia.
Okey, bahagikan dia kamu akan dapat berapa? 2, 16 ada 2, 32, 2, 13 per 16. Okey, maksud dia, ini jawapan dia. 2, 13 per 16 kg. Maksud dia kalau 2 tu maksud dia diperlukan 2, 13 per 16 tepung. Okey, ini maksud dia. Okey. Okey, seterusnya untuk nombor 4. Okey, nombor 4 dia kata yang D ni Swee Keng hanya ada 3/4 jam lagi sebelum tamat masa ujiannya. Dia ada 15 soalan lagi untuk dijawab. Berapa tempoh dalam jam yang dia ada untuk menjawab? Ini baru betul kita guna istilah bahagi. Bahagi ya. Sebab dia kata berapa tempoh dalam jam yang dia ada untuk menjawab. Okey, ini bahagi. Okey, sebab kenapa dia ada 15? Dia ada 15 soalan. Masa dia ada 3/4 jam. Jadi maksud dia satu soalan tu dia berapa? Satu soalan. Sebab setiap. Bila setiap ni merujuk kepada bahagi. Okey, setiap ni merujuk kepada bahagi. Jadi bahagi ni macam mana? 3/4. Okey, jam. Ni ayat matematik bahagi, sekejap dia baru masuk. 15. Okey, bahagi dengan 15. Terima kasih. Di mana ni? Okey, bahagi dengan 15. Okey, macam ni Kenapa 15 kat belakang? Sebab dia nak tahu masa. Dia nak tahu tempoh dalam jam. Jadi ni kat depan. Bahagi dia ni baru kat depan. Sama dengan Y. Okey, jadi untuk bahagi, bila macam ni, kamu kena ingat bahawa kamu kena jadikan nombor bulat ini kepada pecahan per 1. 15 per 1. Okey, 15 per 1. Kemudian, bila dah per 1, kamu kena terbalikkan dia. 3/4, terbalikkan bahagi, songsangkan dia, kamu akan jadi darab. Bila terbalikkan 15 per 1, kamu akan dapat 1/15. Okey, ni cara dia lah. Okey. Kemudian kita guna kaedah potong. 4 dengan 1, 3 dengan 5, boleh tak boleh? Boleh guna sifir 3. 3 bahagi 3 dapat 1. 15 bahagi 3 dapat 5. 4 dengan 1 tak boleh. Jadi kamu akan dapat jawapan dia 1 darab 1, 1. 4 darab 5, 20. Okey, jadi 1/20 jam. Ini jawapan dia. Okey, setakat ni boleh ikut? Boleh. Okey, anda salin? Boleh. Dah salin Dah. Okey, bagus. Okey, yang tak buat tak apa, salin dulu. Okey, salin dulu, nanti baru kamu ambil dia punya soalan dia. Yang penting, faham tak? Ada yang nak tanya soalan ke sebelum saya teruskan? Ada yang tanya soalan? Tak ada. Ada Okey, saya teruskan. Okey. Seterusnya untuk soalan yang kelima, Ibu Lisa ingin membuat kuih bulan untuk didermakan kepada beberapa buah badan kebajikan. Okey. Dia ada 5/1/4 kg tepung. Sebiji kuih bulan memerlukan 1/8 kg tepung. Berapakah bilangan kuih bulan yang dapat dibuat oleh Ibu Lisa? Okey, sekarang ni dia nak tahu bilangan kuih bulan yang dapat dibuat. Okey, kita kena tengok dulu. Ni soalan dia. Okey, kita tengok dulu. Dia kata dia ada 5/4. 1/4 kg tepung. Okey, kemudian ayat yang ketiga, sebiji kuih bulan. Sebiji memerlukan 1/8. Sebiji perlu 1/8 kg. Dia nak tahu berapa bilangan kuih bulan. Jadi operasi apa ni? Operasi apa? Darab. Operasi darab. Okey, ada jawapan lain? Ada yang kata darab. Bahagi. Ada yang kata bahagi. Okey, mana satu yang betul? Darab ke bahagi? Bahagi. Okey, kenapa bahagi? Kenapa bahagi? Dia nak derma kepada beberapa buah kebajikan. Okey, dia nak Badan kebajikan. badan kebajikan. Dia nak derma. Terima kasih Alif. Tapi kurang tepat sikit. Terima kasih kerana mencuba, tapi kurang tepat. Kenapa jawapan dia adalah bahagi? Bahagi sebabnya dia nak tahu bilangan kuih bulan tu.
Dia nak tahu bilangan. Okey. Kenapa dia tahu bilangan? Sebab dia ada tepung dan dia tahu bahawa sebiji tepung, sebiji kuih guna tepung macam ni. Jadi sebab tu kita guna bahagi. Sebab dia ada banyak tepung. Dan dia tahu daripada banyak tepung tu, sebiji kuih tu guna berapa banyak tepung. Sebab tu dia guna istilah bahagi. Okey, jadi bahagi ni yang macam mana? Yang mana depan, yang belakang? 5 1/4 bahagi 1/8. Okey. Sebab kita nak tahu bilangan dia. Jadi yang ni kg kena bagi yang kecil. Okey, jangan kecil bagi yang besar lah. Okey, jadi ni kamu darabkan. Darab tambah. Jadi kamu akan dapat, ni ayat matematik. Kamu akan dapat 21/4. Okey. Bahagi 1/8. Okey. Langkah yang seterusnya adalah kamu songsangkan dia, terbalikkan dia. 21/4. Terbalikkan darab, kamu akan dapat, terbalikkan bahagi, kamu akan dapat darab. Kemudian terbalikkan 1/8. Kamu akan dapat 8/1. Okay, sekarang ni kita tengok 21 dengan 1 tak ada kaitan apa. 21 dengan 1 tak ada kaitan, tak ada sifir. 4 dengan 8 boleh guna sifir. 4 bagi 4 dapat 1. 8 bagi 4 dapat 2. Jadi 21 darab 2 kamu akan dapat jawapan dalam 40. 1 darab 1 kamu akan dapat 1. Okey, ini pecahan persatu. Pecahan persatu kamu boleh tukarkan terus jadi pecahan. Jadi jawapan, jadi nombor bulat, jadi jawapan dalam 42. Okey. Okey, dan soalan yang seterusnya, soalan yang ke-6, Bencu membawa bekal 312 keping lempeng ke sekolah semasa waktu rehat. Dia bahagikan sama banyak. Operasi apa? Operasi apa ni? Bahagi. Terima kasih. Darab. Bahagi ni. Dia dah kata dah. Dia bahagikan sama banyak. Sama banyak ni confirm terang-terangan bahawa dia telah bahagi. Okey. Tak ada kemuskilan lagi dah. Dia memang betul-betul bahagi. Bila ada perkataan sama banyak ni memang confirm bahagi. Okey. Cuma dia nak tahu bahagi berapa ramai. Kepada 7 orang rakan dia. Kepada 7 orang rakan dia. Dia termasuk tak? Bencu ni termasuk tak? Masuk. Tak. Bencu masuk tak? Bencu tak masuk. Dia kata kepada 7 orang rakan dia saja. Dia 7. Jadi kamu kena buat 3/1/2 bahagi 7 sama dengan Y. Ayat matematik. Okey. Kemudian baru kita buat penyelesaian dia. Jadi darab tambah, kamu akan dapat 7/2 bahagi 7. Okey, bila macam ini jadikan nombor bulat itu kepada pecahan persatu. 7/1. Kemudian kamu bawa dia ke depan, kamu akan terbalikkan bahagi itu menjadi darab dan kamu akan terbalikkan 7/1 jadi 1/7. Okey, daripada sini kamu guna bahagi potong. Okey, bahagi potong. Okey, 7 dengan 7, kamu akan dapat 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1. 2 dengan 1 tak ada. Jadi kamu darabkan, kamu akan dapat jawapan adalah 1/2. 1/2. Itu sahaja jawapan dia. Terima kasih. Jadi itu saja untuk kita malam ini. Kalau tak faham apa, kita boleh tanya insyaAllah untuk sebagainya. Okey, itu saja. Terima kasih. Kita akhiri kelas kita dengan surah Al-As dengan tasbih kafarah. Sama kita baca bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi subhanallah wa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Okey, selamat belajar, selamat berkumpul. 9.30 saya akan kongsikan jawapan sekali dengan sifir. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Dan boleh bersurai. Waalaikumsalam.